يوم القيامة تبعثون صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Al-Fadhil Tuan Imam yang telah membacakan suratul Mu'minun, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi adalah salah satu ayat di dalam surah Al-Isra, atau dinamakan juga surah Bani Israel. Allah menyebut di dalam ayat itu sebahagian daripada tujuan diturunkan Al-Quran, sebahagian daripada fungsi tugas Al-Quran kalau dipaham oleh manusia. Allah menyebut wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu dua perkara. Ma huwa shifa'u, pertama, apa-apa yang boleh menyembuhkan penyakit kamu. Syifa, penyembuh penyakit. Sama ada penyakit zahir atau penyakit batin, Quran boleh sembuhkan insya-Allah biiznillah. Yang kedua, Allah sebut Quran ini kami turunkan wa rahmatul lil mu'minin, untuk menjadi rahmat lil mu'minin. Allah tak sebut linnas, tapi Allah sebut lil mu'minin, kerana orang beriman sahaja yang boleh faham, menggali, mencari rahsia dan kehebatan Al-Quran, sehingga mereka mendapat rahmat daripada Allah. Sebab itu bila kita sebut tentang Al-Quran yang Allah turunkan di bulan yang penuh berkat ini, kita tidak boleh habis membicarakannya dalam konteks penggalakan pembacaan semata-mata, hanya menyeru manusia supaya baca Quran habis takat itu, walaupun tidak dinafikan membaca Al-Quran itu besar pahala
dengan ganjaran-ganjaran yang diberi oleh Allah. Hatta harfan, satu huruf yang kita baca diganda Allah dengan 10 kebajikan. Apatah lagi membacanya di bulan Ramadan, entah berapa juta yang Allah ganda. Adakah habis sekadar membaca? Sedangkan di sana dibentangkan kepada kita, baik oleh sarjana-sarjana Islam maupun sarjana-sarjana Barat yang mengambil bahagian di dalam menghurai dan mempersembahkan kepada kita betapa agung dan betapa hebatnya Al-Quran. Di antaranya Dr. Gary Miller, seorang pakar matematik dari Amerika Syarikat. Bacalah tulisan, belilah bukunya di pasaran, berlambak. Bahasa Inggeris ada, Rumi pun ada, Jawi ke tak ada. Dia hurai antara yang kita baca, early perception, persepsi awal dia kepada Al-Quran. Apa dia kata? Di peringkat awal aku menyangka Al-Quran ini adalah cerita padang pasir. Kerana setahu aku, kata Dr. Gary Miller, orang yang bawa Quran ini nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahu aku, setakat yang aku tahu, dia hidup di padang pasir. Maka aku menyangka Quran yang dia bawa adalah cerita padang pasir. Ini early perception. Tiba-tiba aku buka terjemah Quran dalam bahasa Inggeris. Aku jumpa cerita angkasa raya. Aku jumpa cerita buruj, was-sama'i dzatil buruj. Aku bertemu dengan kisah lautan dan isi kandung. Aku bertemu dengan dinding laut yang disebut oleh Allah, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dalam laut itu ada dinding yang memisahkan air masin dan air tawar. La ilaha illallah. Dinding di sudut air. Jangan ingat dinding masjid. Kena faham. Dinding in terms of ocean, laut. Dalam kaedah air laut ni ada dinding. Allah sebut dalam Ar-Rahman. Dr. Gary Miller kata jumpa, penyelam jumpa. Di sini air tawar, di sini air masin. Subhanallah. Aku bertemu dengan cerita bumi yang berputar, matahari yang berputar. Salah sangkaanku. Kusangka hanya cerita padang pasir, rupanya menceritakan seluruh alam. Kerana Tuhan yang menciptanya maha hebat. Dr. Gary Miller akhirnya menjadi orang Islam. Dia memeluk Islam. Tuan-tuan baca buku Al-Quran, Science and Bible. Baca buku nipis. Ada jual di airport, di kedai. in English lah. In Malay saya tak tahu lagi ada translate ke tidak. Dalam tu oleh Dr. Maurice Bauki, dia buat comparison, perbandingan antara Al-Quran and the Bible. Sepatah dua aja dia sebut. Muqaddimah, buka buku dia muqaddimah, dia sebut aku telah bertemu dengan monumental error. Monument, tugu monument.
Monumental error means satu kesalahan yang amat besar telah kujumpa di dalam Bible, but I couldn't found any single error in Al-Quran. Sekali lagi, Dr. Maurice Baukil juga memeluk Islam setelah dia mengkaji satu ibadah di dalam Islam yang dianggapnya cukup hebat, iaitu solat. Dia kaji solat dia. Itu saya pernah sebut dalam kuliah dulu, bagaimana ada padri di kota Vatikan di Rom yang memeluk Islam, yang namanya dirahsiakan, yang disiarkan interview dia dalam internet. Ketika ditanya, kenapa awak peluk Islam? Dia kata, aku hairan melihat solat. Herannya tu apa? Dia kata, walaupun makmum tu tak nampak ketua dia, tapi cukup dengan lafaz Allahu Akbar, makmum tu akan ikut. Tu aja. Padri tu kata tak payah pakai trompet, tak payah menjerit. Tu imam duduk dalam Masjidil Haram, makmumnya melempah sampai di marwah, sampai di sofa, sampai di luar haram. Makmumnya tidak kelihatan Sudaisi, tidak kelihatan Imam Mahir, tidak kelihatan Syuraih, tapi cukup dengan lafaz Allahu Akbar, semua patuh. Dia kata, mana nak cari hebat macam ni? Disiplin kepimpinan yang hebat hanya ada dalam Islam. Padri ni belum Islam, tapi nama dia dirahsiakan untuk keselamatan ini. Kita tak tarawih sebab tengok badminton. Saya sangka baiklah mereka solat tengah malam tu. Saya masih lagi husnuzon. Saya tazkirah di Perwaja malam semalam di surau Perwaja Gurun. On the way tu kedai penuh. Saya duduk jeli dalam kereta tengok Inchong Wei tengah ruksa. Saya tengok kedai penuh. Penuh kedai. Saya kata kat member saya sebelah, tak apalah, mereka semayang ber-12 hari. Kita anggap baik sudah. Pi surau 2 sah kosong. Saya kata sah badminton punya pukul. Tak penuh macam biasa. Ini salat yang Ustaz Suhaimi baca tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dikaji tentang salat bukan sekadar kejayaan orang yang berjaya dimulakan orang beriman. Al-falahnya dengan salat, salatnya baik, lain baik, salatnya berjaya, hidupnya tersusun insya-Allah. Tetapi kajian-kajian dalam Quran menyebabkan saintis barat, sarjana barat tertunduk, sujud dan akhirnya memeluk Islam. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, sains dan Bible itu, bagaimana Dr. Maurice mengkaji solat ketika berlakunya sujud, pergerakan sujud, adanya aliran darah yang akan masuk dalam otak yang tidak berlaku kecuali pada sujud. Dan ketika itulah, kata dia, gelombang hitam, gelombang tenang, gelombang yang menyebabkan orang jadi rileks, jantung pump dengan rileks. Ketika itulah gelombang ini meningkat dengan berganda-ganda, karena darah itu menyehatkan otak. Dia masuk Islam ke sujud dah. Ini Quran, bukan suruh baca semata-mata. Baca tu boleh gagah. Dalam suatu ucapan ulama disebut, di antara benda yang pelik dan asing dalam dunia, antaranya Quran yang duduk dalam rumah tapi tak dibaca. Itu lagi pelik. Quran ada dalam rumah, orang tak baca. Maka bila dia baca tu fair enough lah, adalah kebaikan dia di situ. Cuma kita nak lebih lagi dalam bentuk melihat kehebatan Quran. Profesor James E. Moore, kita baca buku dia, Profesor James E. Moore. Saya tak pasti dia masuk Islam ke tidak,
tetapi dia mengkaji tentang ayat pertama yang turun, khalaqal insana min 'alaq. Dia kaji kalimah alaqah. Dia pakar bidang biologi, dia pakar dalam bidang pertumbuhan baby dalam perut. Dia mengkaji, dia cari buku-buku revision, dia cari buku-buku yang boleh dia rujuk. Akhirnya buku referen ini dia mendapati alaqah itu benarlah seperti yang disebut di dalam Al-Quran, di mana alaqah kata dia membawa kepada 3 makna yang besar. Pertama, alaqah dengan maksud seketul darah, dan memang waktu itu kita hanyalah seketul darah. Yang kedua, alaqah kata dia dengan maksud sesuatu yang melekat di dinding rahim, something that stick to the wall, sesuatu yang melekat di dinding. Arab kata alaqah. Dan ketika itu kita memang melekat di dinding rahim ibu. Dan makna alaqah yang ketiga adalah leech. Leech makna lintah. Kita waktu tu macam lintah. Allah, samsing belakang. Lintah bodoh. Keluar. Kita lintah bodoh lah, melekat kat dinding rahim. Allah, lintah bukan fikir lintah bagaimana rupa. Itulah kita melekat kat dinding rahim ibu, mengharap rahmat kasih sayang Allah supaya Allah tidak menggugurkannya keluar. Here we are sebagai manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya nak bawa suatu hadis. Quran. Apa dia Quran? Satu hari Rasulullah bersembang dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah kata, Ali, satakuna fitnah. Nabi kata, Ali, sataku, ada sin mustaqbal, in future, sin in future. Satakuna fitnah, Ali, nanti akan datang fitnah in future. Tidak zaman Nabi. Akan berlaku fitnah terhadap agama. Dan saya yakin, tuan-tuan pun yakin, zaman ini, zaman akhir zaman kita duduk ini, fitnah bermacam-macam ragam. Dulu 20 tahun, 30 tahun dulu, 60-an, 70-an, waktu kita masih 5-6 tahun, mana ada kita jumpa Rasul Melayu. Sekarang orang klaim dia Rasul Melayu, kena tangkap 10 tahun penjara, 16 kebatan. Kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar dulu. Sekarang ada orang berwirid, berzikir, akhirnya jumpa Nabi Sulaiman di Putrajaya. Yang Jais tangkap tahun lepas. Wirid jumpa Nabi Sulaiman kat Perisin Bawal. Saya tahulah main pas saya JPM, kerja dengan JPM, duduk di Perisin, tahulah tempatnya. Wirid jumpa Nabi Sulaiman. Tahu Encik Sulaiman mana dia jumpa? Dia klaim Nabi Sulaiman mampu. 2 hari lepas di Selangor, di Kajang ke mana? Ajaran Pak Habib apa pula dah? Sembahyang tak perlu, puasa mengagut, Nabi Muhammad tu Tuhan. Kitab Quran ni kitab lama macam surat khabar ya. Ada kepung pula di Kajang. Nabi Muhammad tu Tuhan. Quran tu macam kitab lama, surat khabar biasa aja. Puasa tak payah menyusah badan, sembahyang lagi tak payah. Yang join dia kata Jais, yang join dia engineer, profesor, pensyarah universiti. Semua nak shortcut masuk syurga, tak mau longkat, semua nak shortcut. Akhir zaman di Alor Mengkudu, Alor, ada satu kampung. Puasa dia sehari awal, sehari tengah, sehari ujung, 3 hari ya.
Jenuh. Ustaz Maya pening kena kampung dia. Pas sekolah tu klik. Kak Maya kata pening pada kaunseling perempuan. 3 hari ya puasa. Aku pun mau dulu. Awal tengah hujung. Semayang Jumaat hantar wakil. Semayang Jumaat hantar surah wakil. Minggu depan pergi. Yang lain tak semayang. La ilaha illallah. Dia main macam-macam fitnah terhadap agama. Sayyidina Ali tanya, man makhraja min ya Rasulullah. Man makhraj. Bila Nabi kata berlaku fitnah, Sayyidina Ali jawab, man makhraj. Apa dia exit, apa dia makhraj, pintu keluar. Aku nak lari daripada fitnah ini. Nabi sebut Al-Quran, Alkitab. Nabi kata kitab Allah. Kitab Allah. Lalu Nabi hurai 17 sifat Al-Quran. Yang kalau 17 ni kita simak, jawab dia rubber game macam Lim Chong Wei. Ambil 2. Ambil 2. Bila Nabi kata kitab Allah, kamu kena pegang dengan kitab Allah. Lalu Rasulullah kata, fihi naba'u ma qablakum. Mari tengok Quran. Dia duk sambut-sambut Quran. Mari tengok Quran. Nabi kata Quran ni apa? Fihi, di dalamnya, naba'u ma qablakum. Naba' berita, qablakum, orang sebelum kamu. Dalam Quran bila buka, pertama Nabi kata ada cerita orang sebelum kamu. Tuan Imam baca tadi kisah Nabi Nuh sama Al-Malak kaum. Nabi Nuh lahir tahun berapa, tarikh bila, hari apa, tak perlu tahu, Quran tak sebut. Quran aja Nabi Nuh berlawan dengan kaumnya yang kufur kepada Allah. Cerita zaman dulu, cerita orang sebelum kamu, yang semua itu membawa pengajaran yang besar kepada kita. Tuan bayang tsunami 2005. Waktu tu baby, katalah seorang baby baru lahir 2 hari, berlaku tsunami. Sekarang 2012, budak itu sudah darjah 1. Kita pegang tangan dia, kita bawa pergi tepi laut kota Kuala Lumpur. Kita cerita dia, tahu tak kamu, 7 tahun lepas ketika kamu masih merah, masih baby boy, kita katalah lelaki, kamu tahu tak tempat ni laut tinggi air kelapa datang ombak menghempas kampung kita. Kita ceritalah tsunami itu berlaku sebelum dia lahir. Apa tujuan kita cerita? Supaya budak tu ambil pengajaran betapa murkanya Allah, betapa agungnya Allah yang boleh buat apa saja yang dia mahu. Manusia boleh mengemukakan teori, berbagai teori, pergeseran tektonik, kerak bumi lah, macam-macam. Itu teori manusia. Ceritanya Allah fa'alul lima yurid. Kita cerita kat dia, kita tunjuk tanda-tanda dia. Rumah kita tunjuk, ni dulu tapak rumah JKKK, kita buat kat dia. Dia tanya waktu tu pakcik JKKK line clear ke line tak berapa clear? Kita kata tak berapa clear ni. Ranak rumah dia. Oh, dia pun tengok tempat supaya dapat dia pengajar. Dulu kita kecil-kecil, umur 4-5 tahun, nenek kita cerita apa, cerita entah berlaku ke tidak, sambil minum kopi makan goreng pisang. Nenek cerita apa, opah cerita apa, cerita kuro-kuro lumba lari dengan anak. Itulah cerita saya ingat belok. Opah saya pernah kolu lama. Oh, cerita kuro-kuro, relax, cool down, anak sombong, anak kata hanya lalu. Aku kemudian
Oh, dia punya sombong. Dia cerita entah ya ke tidak, entah dia mereka. Tapi ada tak moral of the story? Ada. Bila dia cerita kura-kura ni relax 1 kilometer sejam, tak ada speed track boleh tembak dia, relax dia. Yang anak ni lari dulu, kata opak kita. Lalu anak ni tengok jauh lagi, anak pun relax bawah pokok. Tiba-tiba tertidur anak. Oh, tertidur anak. Sebelum tu dia melekeh kura-kura ni. Bila tertidur, tengok kura-kura tu potong dia menang. Malu anak tu. Apa dia nak mesej kat kita, opak kita, cara dia berlawak macam tu? Nak ajar, jangan pandang orang sebelah mata. Tengok orang lekeh, tak ketahuan, jangan pandang sebelah mata. Penuh rokok dalam poket dia tu. Berlubang-lubang baju dia tu kena apa rokok lah. Dengan pandang dia sebelah mata, tak ada duit pula. Tu minta kan dia macam dia keluar. Tu. Jangan angkuh, jangan sombong macam anak tu. Orang sombong dihukum Allah. Nenek dia pun cerita, kita duk balas orang bisa batu lah macam. Apa dia nak ajar kita? Jangan sombong. Itu cerita orang zaman dulu. Tuan-tuan, Quran. Tuan tengoklah cerita orang sebelum kita. Nama dia Thamud, nama dia 'Ad, nama dia Fir'aun, nama dia Qarun, nama dia kaum Nuh, kaum mana pun. Tuan-tuan tengok, satu kita boleh buat kesimpulan, semua kaum ini mempunyai tamadun. Tengok, bukan bodoh. Contohnya nak buat kapal mudah. Dahlah pengikut Nabi Nuh tak ramai, 80, 90, tak ramai, tak sampai 100. Itu riwayat yang kuat. Dengan jumlah manpower yang sebegini, mereka boleh build up suatu kapal yang canggih, dengan teori kejuruteraan yang hebat, dengan sistem naval engineering yang hebat. Tuan-tuan buka dalam Google, tuan-tuan tengok gambar raja. Tuan-tuan tengok pelan yang dibuat oleh Nabi Nuh. Tuan tengok pelan kapal tu. Tuan tengok dalam internet pelan kapal Nabi Nuh yang dilukis oleh saintis. Satu yang cukup saya tertarik dalam pelan kapal itu ialah ada satu ruang yang Nabi Nuh buat. Ruang yang dia tulis dalam bahasa Inggeris dalam gambar itu, nak menunjukkan hebatnya teknologi Nabi Nuh, dia tulis dengan ballast tank. Tuan-tuan, apa dia ballast tank? Ballast tank ialah suatu kompartmen dalam kapal yang akan dipenuhi dengan air. Mungkin dia sebesar masjid ini. Dia duduk bawah. Dia tak ada apa, dia hanya air sahaja. Semua kita tahu sifat kapal dua. Pertama, pitch, yakni ke depan, ke belakang. Kedua, roll, left and right. Itulah kapal. Baik. Kapal ni tuan-tuan, bila dia pitch, bila dia roll kiri dan kanan, apa yang menstabilkan dia balik? Untuk center gravity dia, zero gravity dia, center of line dia panggil. Untuk bawa dia balik ke center tengah-tengah, kalau tidak ballast tank. Apa prinsipnya? Apabila kapal roll di sebelah kanan, air yang ada di dalam ballast tank akan berhimpun di sebelah kiri. Apa jadi? Dia akan tarik kapal semaksimal mungkin untuk sampai center of gravity. Bila kapal roll sebelah kiri, dipukul ombak ribut, dia akan pergi ke sebelah kanan. Dia cuba tarik kapal semaksimal mungkin center of gravity. Sebab itu, at normal condition, kapal sebesar mana pun dia roll lah kiri kanan, insya-Allah dia takkan tenggelam. Sebab semua kapal besar dia ada ballast tank. Yang tak ada ballast tank,
feri Langkawi. Yang tu kalau sengit, azan tu. Yang tu kalau dia dah sengit, baik azan cepat. Dia tak ada balas stand. Balik mokok ada. Sebab itu kapal dalam normal condition, dalam kejuruteraan naval engineering, dia takkan tenggelam kecuali adanya forces, outside forces, daya luaran yang mengubah kedudukan principle of inertia. Kita belajar sains, sesuatu keadaan berada dalam keadaan pegun. Saya letak air ni atas meja. Dia berada dalam keadaan pegun, makna statik. Kecuali ada daya luar yang mengubah dia. Seperti saya tolak dia ataupun meja ni bergoyang. Itu dia panggil principle of inertia dalam kejuruteraan. Di mana contoh principle of inertia, sesuatu keadaan berada dalam pegun, kemudian daya luaran mengubah dia. Contoh paling hebat ialah Stadium Gong Badak, Kuala Terengganu. Stadium yang utuh tu principle of inertia. Dia elok-elok utuh. Adalah daya luar yang menggerakkan dengan izin Allah. Sebab itu kapal, selagi tak ada daya luar yang mengubah principle of inertia dia, seperti bocornya kapal itu yang akan mengubah stability dia, baru dia akan tenggelam. Kalau tak, dia akan macam tu. Sebab ada ballast tank. Tuan-tuan buka Google, tengok plan yang Nabi Nuh buat kapal dia, ada ballast tank. Tidakkah hebat engineering dia? Kita ingat Nabi Nuh duduk atas pokok lah. Kita ingat kaum Nabi Nuh duduk celah hutan lah. To build up a ship, tuan-tuan, kapal yang nak meredah laut. Kapal yang besar yang nak meredah, bukan sekadar laut, banjir besar. Allah ceritakan pada kita supaya kita boleh berfikir, ini teknologi Nabi Nuh, itu teknologi Samud. Apa teknologi Samud? Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan mereka mengukir gunung-gunung batu untuk dijadikan buyut, rumah-rumah kediaman. Toreh bukit batu buat rumah. Ini teknologi punya canggih. Kita tengok di Nebata Petra di Jordan. Tuan-tuan pergi selatan Mu'tah, dekat nak sampai Aqabah, tuan-tuan boleh tengok salah satu yang disebut 7 wonders of the world, 7 yang ajaib dalam dunia, supposed to be Kaabah. Kaabah Mak Saleh tak masuk dalam senarai. Kaabah lah 7 wonders of the world. Kenapa kita bawa? Apa jadi pada sel tubuh? Apa ada pada dasar Kaabah? Magnetic field dia yang ni kita sembah lagi. Lepas tu bila bawa, tanyalah siapa yang dah bertawaf. Sebelum tawaf, apa perasaan kita? Saya yang pimpin jemaah haji umrah tiap-tiap tahun, bila bawa grup yang tak pernah pergi, jangan kata dia dan kita jadi nervous sikit. Orang ramai berjuta, tambah kalau buat haji tamattu dan sebagainya. Apa perasaan kita sebelum tawaf? Nervous, letih, tak kondusif. Tapi lepas tawaf asal lega. Lepas habis 7 tu, dia punya lega, tuan-tuan. Ulama kaji, itu ada hubungkan sel tubuh badan dengan magnetic field yang ditarik oleh Kaabah. Itu sembang lain lah. Tak ada nak sembang cerita Nabi Nuh. Itu ada kuasa magnetik yang diukur magnetic field itu. Subhanallah, yang berkaitan dengan sel tubuh kita. Tidakkah dalam tubuh kita ada paku? Padahal ada paku, ada besi, magnesium, paku, ada asap rokok, semua ada dalam badan kita. Subhanallah, hebat. 7 wonders of the world. Tuan-tuan tengok tu di Petra, dipanggil Nebata Petra. Nebata tu suku Sakat Samud, puak Nebitian. Mereka boleh ukir gunung batu jadi rumah. Kita tengok tu melompong.
masuk dalam gunung batu tu ada dewan, dining hall, bilik makan, semua daripada batu. Masuk celah belah kanan dining hall dia, smoking room. Bos who are smoking, asino bisa okok dia geng. Pergi ke depan Coliseum, stadium dia, semua daripada batu. Yang Harrison Ford berlakon Indiana Jones di situ lah. Subhanallah tuan-tuan. Mereka bertamadun seperti Nuh, seperti Samud, yang membina ketamadunan negeri mereka. Tetapi demikianlah manusia, bila bertamadun dia lupa Allah. Dia tak mau dengar Nabi dia. Dia tak mau dengar cakap Allah. Tu dia cerita orang sebelum kita, apa jadi pada mereka. Walau mereka bertamadun, kita buat comparison, perbandingan. Kita ni tak bertamadun ke? Walaupun kita masih digelar negara ketiga, kita belum lagi mencapai taraf negara membangun. Kita disebut negara yang sedang membangun. Negara ketiga dipanggil negara-negara ketiga yang sedang membangun. Kita sedang menghadapi ledakan teknologi. Tuan-tuan boleh fikir sendiri tahun 94, 95 ketika handphone pertama keluar. Saya masih ingat saya pakai itu Mobicom. Dia punya banyak, warna hitam, katok anjing syahid. 20 dalam poket macam kontraktor kan. 94, 95, 96 waktu tu baru keluar 018 Mobicom, masih ingat kan? Pakai betul. Keep on advancing sampailah kecanggihan. Marilah paling nipis S2, S3, macam-macam ni nak keluar pula S4. Korea nak keluar pula Samsung S4, S3 tak habis terdarah ni, S4 nak keluar. Punya laju teknologi, punya laju. iPhone 4S Apple saman Samsung di Amerika. Apple saman Samsung. Apple kata Samsung curi dia punya software. Sedang fight di Amerika. Keluar dalam TV malam, peguam lawan peguam. Berapa bilion dia claim. iPhone kata Samsung sudah cilok dia punya. Samsung deny, berlawan sampai fight teknologi di mahkamah. Punya dahsyat dunia lah. Malaysia, kita dulu tak pernah dengar. Mula-mula broadband, mula-mula broadband aja RM68 lah, apa Celcom lah, Maxi. Lepas tu dia naik wireless fidelity, short form dia Wi-Fi. Pasang pula Wi-Fi lah, Unify. Kabel penuh di Sungai Petani dah nak masuk Unify. KL lama dah, tak lama lagi bersepai. Kau tengok. Lepas Unify bersepai, murah. Sampai YouTube boleh tengok dalam TV. Tu dia Unify punya pukul. Lalu YouTube dalam laptop kita lah, dalam kita punya iPad aja. Sekarang Unify, YouTube tentang dia tengok dengan TV sekali, boleh connect. Tunggulah lepas ni bersepai masjid apa tak pergi dah. Kecanggihan. Allah cerita dalam Quran. Kita lawan Allah, kita lawan Rasul. Apakah Allah tidak menghukum? Apa ingat Allah lalai? Seperti mana Allah hukum kaum Nuh. Ketika Nuh mengucapkan syukur, najjana, selamatkan kami minal qaumil zalimin, daripada kaum yang zalim. Walaupun anaknya hancur mati kafir, walaupun istrinya kufur kepada Allah, tetapi itulah generasi yang hidup sesudahnya. Setelah mereka berjuang 470 tahun, 470 tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaum kepada Islam. Sebab riwayat menyebut dia jadi Rasul umur dia yang ke-480. Hari jadi Nabi Nuh yang ke-480 baru jadi Rasul. Rasulullah 40, Nabi Nuh 480. Dia wafat 950. Maknanya 470 dia berdakwah, dapat 80 orang ke 90 orang sahaja. Itulah generasi zuriat yang tinggal. Itulah yang terdampar kapalnya di Bukit Judi, kemudian turun. Lalu orang Melayu kata
mereka pun mulalah memasak bubur Asyura. Itu kerja Nabi Nuh, masak bubur. Ya Allah, 470 tahun punya berjuang masak bubur. Kelam kabut. Hak masak bubur tu pakai t-shirt dah betina, tudung pun tak pakai. Kentang naik harga, carrot naik harga hari 10 Muharram. Muah kelam kabut. Masak bubur ni sunnah Nabi Nuh, kepala otak hang. Sunnah mana ambil? 470 tahun punya berjuang, pengambil dia tinggal bubuk lah. Melayu. Kalau buat bubuk dia tak naik kapal. Nak buat kapal kalau masak bubuk. Persepsi ini mesti dibuang, diubah. Manusia bertamadun zaman dia serupa kita, tapi bila tamadun mengasingkan akidah, tamadun menuju kemajuan tanpa iman, tamadun menuju satu bentuk pembangunan duniawi tanpa mengambil kila halal dan haram, ketika itulah muncul amarah Allah. Ini yang kita nak elak. Ini yang kita cukup takut sekarang. Kita tak boleh nafi ni. Tak ada seorang pun yang tak ada handphone dalam poket masing-masing. Even dia boleh gelar handphone ni handphone bodoh ke? Handphone saya handphone bodoh ya tak? Dan jenis hak vibrate atas meja yang tu. Yang dia kata handphone bodoh lah. Mungkin hak berapa? 400, 300 tak kira lah. Bodoh tak bodoh? Tapi paling tak ada handphone. Ni dah ada cadangan pula. Budak sekolah boleh buat handphone tahun depan. Letak jawatan cikgu. Pening kepala. Ada yang pro, ada yang kontra. Bagi kita tak payah nak mengampun. Tuan-tuan, ini teknologi. Kaum dahulu tempuh. Tapi Nabi kata cerita orang sebelum kamu membawa kamu kepada satu kesimpulan besar, iaitu tamadun tanpa iman punah. Tamadun tanpa akidah rosak. Tamadun menolak halal haram, jahanam habis. Tamadun yang tak percaya sunnah Nabi, tamadun itu akan hancur. Yang pertama. Yang kedua, Nabi kata pada Ali, wa khabaru ma ba'dakum. Quran tu Ali, wahai Ali, dalam Quran ada khabar, cerita ba'dakum, sesudah kamu. Sesudah kamu hidup, cerita apa? Tu ayat tu Imam baca awal-awal suratul Mu'minun. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kamu sesudah hidup. Summa, kemudian innakum, kita semua, ba'da dzalik, sesudah kamu hidup itu, lamayyitun, kamu pasti mati. Allah cerita tentang manusia akan mati. Semua kita mati. Maka takkan nak mati free, mesti kita buat preparation. Satu. Yang kedua, Allah kata summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian daripada itu, sesudah mati, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun, kamu akan dibangkitkan. Dibangkitkan Allah. Ini semua cerita dalam Quran. Bacalah ayat-ayat bab kiamat dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, itulah 2-3 perkara besar yang kita perlu faham bila kita sebut nuzulul Quran, bila kita sebut penurunan Al-Quran. Walaupun di sana adanya Badar Al-Kubra, saya tidak menyentuh Badar, nanti jadi panjang cerita. Cuma nak sebut dalam kes Badar Al-Kubra, sedikit yang berkualiti pasti mengalahkan yang banyak tanpa kualiti. Yang tu kita kena pegang. Biar kita sedikit tapi ada kualiti. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak yang sedikit dapat menumbangkan yang banyak dengan izin Allah. Itu dia. Itu kesimpulan besar pada, iaitulah sedikit yang berkualiti pasti mengalahkan banyak tanpa kualiti. Dan pengajaran besar juga,
pasti menumbangkan yang batin. Pasti betul, yakin. Keyakinan ini tak boleh diubah. Masa tak tahu bila, tapi tak boleh diubah. Dia tak boleh pergi ke mana, pasti akan balik cari Islam. Percaya. Dah kelang kabut nak bayar royalty pula. Dah kelang kabut. Tok Guru kata apa? Jantan puasa, tuan puasa. Bagi terus. Tuan puasa apa? Tunggu 6 bulan tu. Mengapu tak ketahuan. Hak orang bagi. Nanti kamu nak jawab apa di negeri akhirat. Tuan-tuan, itu keyakinan kita, takkan kita ubah sampai Israel ambil nyawa kita, bahawa kita yakin, sepenuh yakin hak pasti menumbangkan batin, dengan syarat hak memenuhi kriteria untuk dimenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jumpa tazkirah saya yang terakhir pada hari Ahad, InsyaAllah 12 hari bulan, jumpa yang terakhir untuk Ramadan. Baik, minta tolong umum, sekali lagi minta mohon bantuan tuan-tuan wakaf untuk pembinaan Masjid Lepai Hashim Bukit Minyak. Saya dimaklumkan oleh tuan pengurusi bahawa mereka memerlukan dana untuk sambung sikit, adalah benda-benda mereka nak buat untuk membesarkan masjid, dan ada pegawai-pegawai dari masjid tersebut di Masjid Batu. Semangat boleh dihulurkan juga di atas sejadah di belakang nanti. Macam biasa, kita bantu tolong untuk Masjid Lepai Hashim Bukit Minyak menyiapkan masjid dia. Dekat mana yang kita mampu, kita tolong untuk sama-sama kita meraih dividen besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wakaf yang berjalan sehingga ke hari kiamat. Ila liqa insyaAllah hari Ahad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.